Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur, terima kasih, tanda penghargaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan mudah-mudahan dengan kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan lipat ganda dan tambahkan nikmat dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada tazkirah pagi yang ringkas ini, saya ingin mengajak muslimin dan muslimat sekalian, dalam keadaan kita masih berada di awal tahun Masihi, tidak ada apa-apa yang membezakan tarikh di antara kita, tidak ada apa yang special, melainkan hendaklah kita mengambil iktibar daripada sejarah-sejarah yang lampau untuk kita melakukan persediaan dan untuk kita melihat apakah perubahan yang kita boleh buat pada tahun yang ke-2013. Saya mengajak diri saya dan juga tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita melancarkan kehidupan kita dengan kita melakukan dengan sama-sama kita melakukan terapi ataupun kita melakukan pembersihan jiwa lah. Pembersihan jiwa kita di awal tahun 2013, dengan salah satunya yang akan melancarkan perjalanan kita selaku hamba Allah, selaku khalifah Allah di atas dunia ini adalah dengan kita memperbanyakkan istighfar. Tajuk kita lah pada pagi ini, iaitulah kita memperbanyakkan istighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala dosa yang telah kita lakukan. Kerana apa, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah? Kerana Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang akan menyekat, menghalang. Dia akan memberikan halangan kepada rezeki yang nak sampai kepada kita kerana dosa yang telah kita lakukan. Kata Nabi, inna rajula la yuhramu rizqa bizambil ladzi yusibu. Sesungguhnya seorang lelaki itu dia akan dihalang rezeki dia dengan dosa yang dia telah lakukan. Kita risau dosa tahun lepas, dosa di awal ambang tahun baru contohnya. Ada yang pergi Shah Alam, ada yang pergi konsert Wing contoh, ada yang pergi tengok bunga api, ada yang duduk rumah saja, ada yang duduk jalan-jalan berhabis minyak contohnya kan. Jadi kemungkinan kita di awal perkara pun sudah menunjukkan benda yang kurang baik. Jadi kita minta ampun, ya Allah, aku di awal tahun ni pun dah banyak buat silap, aku di awal tahun pun dah terlambat contoh. Ni semua azam baru saya tahu. Pastikan tahun ni tak nak datang lambat, tapi lama-lama nanti na'udzubillah lah kan. Tapi insya-Allah yang permulaan tu, permulaan yang bidayatul permulaan yang menyala-nyala akan memastikan akhiran yang akan lebih bercahaya, insya-Allah. Jadi kita nak melancarkan kehidupan kita 2013, kita bawalah satu terapi, iaitu dalam Islam sebut istighfar. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala akan lancarkan segala kehidupan kita, muslimin dan muslimat sekalian. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lazima al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Bangsa siapa yang dia itu sentiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan bagi dia segala kegelisahan itu akan perkara yang melepaskan dia. Dia akan jumpa jalan keluar. Dia akan jumpa segala penyelesaian terhadap apa yang menjadi kegelisahan dia. Gelisah, ya Allah, Masya Allah, tahun ni tak kahwin lagi. Jangan minta ampun kepada Allah.
Kita minta, ya Allah, duit dalam tabung haji sikit lagi, minta ampun pada Allah. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah Ta'ala akan bagi, selesaikan segala kegelisahan hati. Ya Allah, aku dah umur 30 tahun lebih, rumah tak beli lagi, susah nak dapat loan contohnya kan, begitu risau-risau kita lah. Ya Allah, aku ni dah lama kahwin tak dapat anak lagi contoh. Ya Allah, aku ni tak kahwin-kahwin tak dapat anak lagi contoh. Memang apa anak saudara contoh itu. Begitu tuan-tuan muslimin dan muslimat. Jadi segala kegelisahan di dunia yang memang dunia menggelisahkan kita, akan tapi dengan sebab istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah Ta'ala akan bagi dia jalan, bagi akan selesai segala kegelisahan yang dia ada. Yang kedua kata Nabi SAW, Nabi sambung daripada hadis itu, Rasulullah sebut, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rasulullah kata Allah Ta'ala akan bagi rezeki pada dia dengan sebab istighfar. Segala Allah Ta'ala akan bagi rezeki pada dia daripada sumber-sumber yang dia tidak sangkakan. Itu dengan sebab istighfar. Dengan sebab istighfar, kata Nabi SAW. Teringat kisah yang berlaku kepada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Imam Ahmad bin Hanbal, siapa tak kenal, seorang imam, muhaddis, al-hafiz, alim allamah. Pernah disebutkan, beliau pernah menyebutkan, aku telah menghafaz alfi hadis, aku telah menghafaz 1,000,000 hadis. Imam Ahmad bin Hanbal, kitab musnad dia tak salah sampai 1,000,000, tapi dia pernah sebut, aku pernah menghafal 1,000,000 hadis. Tuan-tuan boleh hafal 1,000,000? Kita nak hafal ABC pun susah kan? Nak hafal benda lain pun susah. Tapi ini hadis Nabi SAW, hafal 1,000,000 tuan. Yang sahih, yang tak sahih, yang hasan, yang sebagainya. Begitu. Imam Ahmad bin Hanbal juga terkenal dengan seorang yang faqih, seorang yang cerdas akal pemikirannya, seorang yang sangat wara' pada zamannya, sangat zuhud pada zamannya. Kata Imam Syafi'i, ma ra'aitu rajula aqala min Ahmad. Aku tidak pernah melihat seorang lelaki yang lebih cerdik daripada Imam Ahmad bin Hanbal, kata Imam Syafi'i. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, nak ceritanya tentang Imam Ahmad ni. Imam Ahmad tatkala beliau sudah seusai beliau wafat, meninggal, kembali ke rahmatullah. Tuan-tuan pun tahu kan kisah dia kembali ke rahmatullah, sangat hebat juga. Belencong kisah lain pula kan. Imam Ahmad ni bila dia meninggal, tuan-tuan dirahmati oleh Allah, ketika itu Imam Khalifah Ma'mun ataupun Khalifah pun saya tak pastilah, Khalifah pemerintah ketika itu memerintahkan kepada DBKL contohnya lah, memerintahkan kepada tukang-tukang sapu ini untuk membersihkan kawasan yang disembahyangkan Imam Ahmad, jenazah Imam Ahmad. Kamu bersihlah, sebab nampak ramai sangat tadi. Bila mana dibersihkan tuan-tuan, kata orang yang membersihkan itu, keluasan yang kami bersihkan itu cukup untuk alfi wa khamsumi'ati alf orang yang sembahyang jenazah Imam Ahmad. Berapa tuan-tuan? Alf wa khamsumi'ati alf, 2,500,000 orang sembahyang pada dia. 2,500,000 sembahyang jenazah Imam Ahmad. Masya Allah tuan-tuan. Itu yang telah dikatakan, dan tuan-tuan boleh baca dalam kitab An-Nasihat Ad-Diniyah, disebutkan cerita benda ni. Imam Ahmad disemayangkan oleh 2,500,000. Masya Allah. Kita kalau nak satu masjid penuh pun kadang jarang sekali kan. Di kampung pun susah. Kadang dapat 3 sah tu alhamdulillah. Kalau orang sikit pun buat 3 sah berdasarkan hadis Nabi SAW. Tak apalah. Nak cerita hebatnya Imam Ahmad, bila mana beliau meninggal, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ada seseorang anak murid yang mungkin rapat dengan dia, mungkin yang sayang dia, contohnya lihat Imam Ahmad dalam mimpi. Dia berdialog lah dengan Imam Ahmad ya. Kalau Imam Ahmad kata, aku telah dapat banyak manfaat di alam barzakh ini kerana aku selalu membaca istighfar sebagaimana istighfar Sufyan As-Sawri. Begitulah. Nak ceritanya penting istighfar. Imam Ahmad ni hebat itu, dia kata yang banyak bagi manfaat pada aku ni adalah istighfar aku sebagaimana istighfar Sufyan As-Sawri. Apa istighfar dia? Saya kadang tak ingat sangat. Allahumma salli ala Muhammad. Istighfar Sufyan As-Sawri, Allahumma ya rabba kulli syai', Allahumma ya rabba kulli syai', biqudratika ala kulli syai', ighfir li kulli syai' wa la tas'alni an syai'. Itulah istighfar dia.
Dia selalu amal itu, kata Imam Ahmad, dengan sebab istighfar itulah dengan sebab istighfar Sufyan As-Sauri itulah aku telah dapat Allah Ta'ala bagi manfaat yang banyak di dalam alam barzakh ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ustaz, boleh ke mimpi-mimpi itu boleh percaya ke Ustaz? Ya, mimpi kadang-kadang ada yang mimpi yang benar, mimpi yang soleh, yang Nabi sebut, sallallahu alaihi wasallam sebut, tidak tinggal tanda-tanda kenabian melainkan mubasyirat. Qalu wa man mubasyirat ar-ru'ya salihah. Nabi sebut tidak akan tinggal tanda kenabian melainkan mubasyirat, berita-berita gembira. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, apakah itu berita gembira? Nabi sebut ar-ru'ya salihah, mimpi yang benar. Jadi kita ni ada bahagian-bahagian mimpi kita yang kadang-kadang benar, tapi kena dengan cara dia. Kita ada mimpi yang benar, tuan-tuan. Kalau mimpi jadi Ultraman pun tak benar. Kalau mimpi yang semenikian, orang yang soleh sebelum tidur jaga adat tidur, sebelum tidur dia makan makanan yang halal dan sebagainya, jaga perlakuan dia, maka dia akan dapat ru'yah solehah, mimpi yang benar. Mimpi yang dijumpa oleh anak murid itu insya-Allah mimpi yang benar, mimpi yang baik, yang ada tanda dan maksud dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Jadi poin kita di situ ialah Imam Ahmad sebut dia dapat manfaat banyak dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab demikian itulah muslimin dan muslimat sekalian, marilah sama-sama saya nasihatkan terlebih utama saya dan tuan-tuan sekalian, bagaimana untuk kita mencapai azam kita itu masing-masing ada azam dunia akhirat. Azam kita jangan dunia saja, akhirat pun kena tanam azam. Walaupun Cik Azam tak ada ni. Tanam akhirat, nak bagi lancar apa azam kita? Lancarkan dengan istighfar. Lancarkan azam tuan-tuan tu, nak bagi mudah, Allah Ta'ala tolong kita, bantu capai azam kita itu dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Buatlah macam mana, selawat pada Nabi, Allah Ta'ala selawat pada kita, kita akan dapat selawat pada Allah dan para malaikat. Itu adalah istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan duduk saja mungkin istighfar, kalau tak boleh pun selawat pada Nabi, ya hanana ya hanana, insya-Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bagi istighfar, bagi ampun dosa kita. Ni datang soh depan awal pun akan dapat istighfar daripada malaikat. Kalau kita malas istighfar pun tuan-tuan, buat amal yang boleh kita dapat istighfar daripada malaikat. Begitu kan? Kadang kita ni berat mulut kita tuan-tuan. Kadang nak sembang, kadang nak sembang buat filem baru. Betul tak? Kadang nak sembang pasal Manchester United menang 4-0. Kadang nak sembang pasal apa lagi, macam-macam, AJL juara lagu Ahad ni contoh. Kadang nak sembang pasal macam-macam benda. Macam-macam benda kita sembang, kadang tak sempat nak sifat pun lepas semayang. Jadi nasihat saya, buatlah benda yang kadang-kadang kita itu boleh dapat istighfar daripada benda lain. Itulah malaikat lah. Contohnya dengan tazkirah, kan? Dengan tazkirah, malaikat akan datang berpusu-pusu, dia akan lindung kita dengan sayapnya, dia akan meminta, dia akan redha dengan kita, dia akan minta ampun kepada kita. Hatta al-hitan, kata dalam hadis, sehingga kan ikan-ikan di lautan pun akan memohon ampun kepada talibul ilm, pada mereka yang menuntut ilmu. Itu istighfar juga. Jadi tuan-tuan, kalau rasa orang tu ceramah lama, tak apa, lebih suka lagi. Lebih suka seronok dan sebagainya. Ataupun tengah buat kerja tu, dengar ceramah Ustaz Azhar terus, itu untuk ilmu juga, masya-Allah. Hatta al-hitan, sehingga ikan pun akan istighfar kepada kita. Segala benda akan istighfar pada kita, minta ampun pada kita. Duduk soh depan, malaikat akan selawat dan minta ampun pada kita. Lah hadis Nabi sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala sufufil awwal. Sesungguhnya malaikat dan Allah dan malaikat akan berselawat, maksudnya memberikan ampun, memberikan rahmat kepada saf yang pertama. Jadi orang lelaki ni cepat-cepat masuk saf pertama dan sebagainya, jangan lambat-lambat. Begitulah. Dan yang lain lagi apa dia? Benda-benda yang mendapat istighfar pada malaikat, menunggu solat. Madama fi musallahu, apabila selama mana lelaki itu menunggu solat untuk seterusnya, kata Nabi, malaikat akan doa padanya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Yang lain hadis Nabi SAW sebut, ketika mana amin, contohnya kan amin. Bila mana kita amin, idza ammana al-imam fa aminu, abul imam kata amin, hendaklah kamu amin. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sesungguhnya sesiapa yang berbetulan aminnya dengan amin imam, berbetulan aminnya dengan amin malaikat, dia akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi tuan-tuan, bila semayang maghrib, semayang isyak, jangan malas untuk
beramin bersama-sama dengan imam. Itu adalah istighfar yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka masa awal di tahun 2013 kita tak tentu adakah 31 bulan 12 2013 ini kita masih ada ataupun tidak, dan kita juga tak tentu esok kita ada ataupun tidak. 4 hari bulan 1 2013 tak tentu, tuan-tuan. Jadi perbanyakkan istighfar. Sebagaimana orang yang terdahulu berjaya dengan istighfar, kita juga nak berjaya sebagaimana mereka dengan cara yang telah mereka tunjukkan. Jangan cuba dengan cara lain. Tuan-tuan ada cara yang lain, maka tidak tuan-tuan kadang-kadang akan tersalah jalan. Kalau berjaya, alhamdulillah. Akan tapi kalau jalan yang telah berjaya ditunjukkan oleh orang yang terdahulu, maka hendaklah kita mengikutnya, maka itu adalah lebih selamat. Jadi perbanyakkan istighfar, perbanyakkan selawat, perbanyakkan memuji Allah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kepada kita kelancaran di dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Yang baik itu semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kurang dan lemah itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada pagi ini dengan kita sama-sama beristighfar, ya. Istighfarlah insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah